Okey kelas, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, apa khabar semua? Saya harap semua sihatlah dan bebas daripada jangkitan wabak COVID-19. Okey, baik. So hari ini kita akan belajar berkaitan dengan ekosistem. Okey, apa itu ekosistem? Dalam bab 2 ini, bab ekosistem ni yang pertama sekali kita akan belajar berkaitan dengan aliran tenaga dalam ekosistem. Okey. Bagaimana tenaga itu dialirkan dalam ekosistem kita. Okey, baik. Secara umumnya, saya percaya semua orang tahu yang bahawa kita memperolehi tenaga daripada makanan yang kita makan. Okey. Makanan yang kita makan, kalau macam kita manusia ni, kita makan makanan dari sumber tumbuhan dan juga haiwan. Okey. Bermakna dalam makanan tersebut ada tenaga. So, tenaga dalam makanan tersebut datang daripada mana? Untuk pengetahuan awak semua, tenaga di dalam bahan makanan yang kita makan tadi hadir daripada sumber utama iaitu matahari. Okey, matahari ni membekalkan sumber tenaga yang utama kepada kita, kepada makanan-makanan yang kita makan tadi. Matahari merupakan sumber tenaga yang utama. Kita tengok. Okey, maknanya kalau matahari ni tak ada, so semua organisma ataupun hidupan di bumi ni akan matilah ataupun pupus. Sebab apa? Sebab yang pertama, kita akan kehilangan sumber makanan. Okey, bila kita tak ada makanan, kita tak boleh hidup. Okey. Sebab yang pertama sekali, matahari ni membekalkan cahaya kepada tumbuhan untuk tumbuhan terus hidup, untuk tumbuhan terus membuat makanan dan terus hidup. Bila tumbuhan hidup, tumbuhan ini akan dimakan oleh haiwan-haiwan ataupun organisma lain, okey, ataupun kita panggil sebagai pengguna primer lah. Nanti kita akan belajar apa itu pengguna primer, dan haiwan-haiwan ini pula akan dimakan seterusnya oleh pemangsa-pemangsa dia, okey, termasuklah manusia. Sekiranya tumbuhan tidak mendapat makanan, secara automatik hidupan yang lain akan mati sebab tiada sumber makanan yang utama. Okey. Okey, baik, kita tengok satu persatu. Tumbuhan hijau menukarkan tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga kimia melalui proses fotosintesis. Yang ni semua orang tahu. Okey, sekolah rendah pun dah belajar. Okey. Matahari membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba. So tenaga cahaya itu akan diserap oleh tumbuhan untuk tumbuhan membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Okey. Okey, fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan kehadiran cahaya matahari. Baik, tenaga kimia yang dihasilkan daripada proses fotosintesis itu mengalir di dalam tumbuhan dan dipindahkan kepada pengguna-pengguna yang lain. Okey, bermula daripada pengguna primer, seterusnya pengguna sekunder dan seterusnya pengguna tertia dalam satu rantai makanan dan siratan makanan. Okey. Baik, seterusnya kita akan belajar apa itu maksud pengeluar, pengguna dan pengurai. Okey, baik. Yang pertama kita tengok apa itu pengeluar. Okey, pengeluar ialah organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Okey, dan biasanya yang boleh buat makanan sendiri ini adalah tumbuhan. Okey, dalam satu rantai makanan atau siratan makanan, pengeluar biasanya merupakan tumbuhan. Okey, baik, seterusnya. Okey, baik, seterusnya kita nak tengok pengguna. Pengguna kita bahagikan kepada tiga. Yang pertama pengguna primer, kedua pengguna sekunder, dan yang ketiga adalah pengguna tertia. Okey, baik, kita tengok satu-satu. Pengguna primer. Pengguna primer ialah organisma yang memakan pengeluar. Okey, ini pengguna primer ataupun pengguna pertama. Pengguna primer ini adalah organisma yang makan pengeluar dan kebiasaannya ialah herbivore. Okey, herbivore ni maksudnya makan tumbuhan. Okey, kemudian pengguna sekunder. Pengguna sekunder ialah haiwan omnivore dan karnivore yang memakan pengguna primer. Okey. So pengguna primer tadi dimakan pula oleh pengguna sekunder ni. Pengguna tertia. Pengguna tertia ni ialah haiwan yang makan pengguna sekunder. Okey, dan biasanya
dia merupakan haiwan karnivor lah, yang lebih besar. Baik, seterusnya. Okey, pengurai. Okey, pengurai ialah organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas ataupun nutrien lah. Hubungan ini dikenali sebagai saprofitism. Okey. Contoh-contoh pengurai macam dalam gambar ni, cacing tanah, kulat. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita nak tengok apa itu rantai makanan. Okey, dalam satu rantai makanan yang lengkap, okey, dia pasti mempunyai pertama pengeluar. Okey, contoh pengeluar dekat sini ialah tumbuhan. Kemudian pengguna primer. Okey, haiwan herbivore yang makan tumbuhan, contoh seperti tikus dan belalang. Kemudian ada pengguna sekunder, iaitu haiwan carnivore atau omnivore yang makan pengguna primer, contohnya ular atau burung. Kemudian pengguna tertier, haiwan karnivor yang makan pengguna sekunder, contohnya seperti harimau atau burung helang. Dan last sekali mesti ada pengurai yang menguraikan haiwan tumbuhan mati kepada bahan teringkas yang boleh diserap oleh tumbuhan. Okey, so dekat sini dah ada contoh. Okey, macam sini contoh dia, tumbuhan dimakan oleh tikus atau belalang, belalang dimakan oleh ular, ular dimakan oleh harimau dan burung helang. Kemudian burung helang ni kalau dia mati, dia akan diuraikan kepada bahan yang lebih ringkas untuk menjadi baja kepada tumbuhan. Okay, baik, sekarang ni kita nak tengok beberapa contoh rantai makanan. Okey. Okey, kita tengok dan kita cuba kenal pasti yang mana satu pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Okey, yang pertama kita tengok rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Okey, rumput ni adalah pengeluar. Pengeluar dimakan oleh pengguna primer, iaitu belalang. Belalang ni hanya makan tumbuhan. Okey, kemudian belalang dimakan oleh katak. Katak ni dia merupakan pengguna sekunder. Okey, dia makan belalang. Kemudian katak dimakan oleh ular. Ular merupakan pengguna tertier. Dan ular dimakan oleh helang. Okey, maknanya ular ni pengguna tertier kecil dan helang pengguna tertier besar. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, strawberry. Strawberry adalah pengeluar dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Okey, tikus pengguna primer. Kemudian ular pengguna sekunder. Dan helang pengguna tertier. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok apa itu siratan makanan. Okey, siratan makanan juga dikenali sebagai satu set rantai makanan yang saling berhubung kait. Okey, maksudnya siratan makanan ni adalah gabungan beberapa rantai makanan. Contohnya macam gambar kat bawah ni. Okey, baik. Dekat sini ada banyak pengeluar, banyak pengguna primer, banyak pengguna sekunder dan banyak pengguna tertier. Dan mereka saling berhubung antara satu sama lain ataupun makan antara satu sama lain. Okey, jom kita lihat beberapa contoh siratan makanan. Okey, contoh macam ni lah. So, ini tumbuhan hijau. Dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh ayam. Dimakan oleh burung. Kemudian, tumbuhan hijau ni dimakan juga oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung. Tumbuhan hijau ni juga dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Okey, kemudian tumbuhan hijau ni juga dimakan oleh arnab. Arnab dimakan oleh musang. Okey, dan begitu juga yang lainnya. Ayam dimakan oleh musang. Burung pun boleh dimakan oleh musang. So, dia dalam satu rantai makanan ni terdapat banyak rantai makanan. Ni lagi satu contoh siratan makanan. Saya ambil satu rantai makanan dulu. Okey, contoh macam sayur kubis dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Okey, itu dah satu rantai makanan. Okey, itu dah satu rantai makanan. Kemudian rantai makanan yang kedua, kubis dimakan oleh pepijat. Pepijat dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Okey, itu dah dua rantai makanan. Okey, kemudian ular ni tadi dimakan pula ayam yang berada di rantai makanan yang pertama tadi. Jadi, dia dah menggabungkan dua rantai makanan di sini. Dan ada lagi beberapa rantai makanan. Jadi, gabungan rantai makanan ini kita panggil sebagai siratan makanan.
Okey, baik. Seterusnya kita tengok pula apa itu piramid nombor. Piramid nombor adalah satu rajah yang menunjukkan bilangan organisma di setiap peringkat rantai makanan. Okey, sebarang perubahan bilangan populasi pada mana-mana peringkat akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Okey, biasanya dalam piramid makanan yang bawah sekali adalah pengeluar, kemudian diikuti oleh pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. Okey, setiap peringkat ni sekiranya dia mengalami perubahan, perubahan itu maksudnya meningkat atau berkurang, dia akan memberi kesan kepada peringkat-peringkat yang lain. Saya bagi contoh yang mudah. Okey, apabila bilangan tumbuhan bertambah atau berkurang, okey, berkuranglah. Apabila tumbuhan berkurang, apa yang berlaku kepada belalang? Belalang akan mati. Sebab apa? Belalang tak ada makanan. So bila belalang tak ada makanan, belalang akan mati. Burung pula akan berkurang sebab burung kekurangan makanan, okey, di peringkat pengguna primer ni. So dan seterusnya dia akan efek pula kepada elang, sebab elang tak ada makanan. Okey, sebab burung mati sebab belalang mati. Burung tak ada makanan dan burung juga mati, so elang juga akan mati sebab tiada makanan. Okey, baik. Okey, itu kalau dia berkurang. Okey, apa yang berlaku sekiranya tumbuhan bertambah? Bila tumbuhan bertambah, belalang pun turut akan bertambah lah. Okay. Tapi awak kena ingat, pertambahan bahagian atas ni boleh mengurangkan bahagian yang bawah. Kalau pertambahan yang atas ni boleh mengurangkan bahagian yang bawah. Sebagai contoh, kalau burung bertambah, okay, katalah bilangan burung bertambah, bilangan belalang akan berkurang. Sebab apa berkurang? Sebab burung banyak, so dia akan makan habis belalang ni. So bila burung bertambah, bilangan belalang pun berkurang. Begitu juga dengan elang lah. Kalau elang bertambah, bilangan burung akan berkurang. Bila bilangan burung berkurang, bilangan belalang bertambah. Sebab tak ada burung untuk makan belalang. Boleh faham? Okay. So maknanya, jika berlaku perubahan pada setiap peringkat ni akan memberi kesan kepada peringkat rantai makanan yang lain. Baik. Okey, kita tengok pula aliran tenaga dalam ekosistem. Tengok satu-satu bagaimana tenaga itu dialirkan dalam ekosistem. Macam saya cakap tadi, matahari merupakan sumber tenaga utama yang membekalkan tenaga kepada kita. Bukan kepada tumbuhan je, kepada kita. Sebab tenaga yang pertama sekali hadir daripada matahari melalui tenaga cahaya tadi. Tenaga cahaya itu dikonvert kepada tenaga kimia dalam proses fotosintesis. Kemudian tenaga itu mengalir kepada pengguna-pengguna yang lain, pengguna primer, sekunder, tertier dan juga pengurai. Baik, contohnya macam gambar ni, matahari membekalkan cahaya kepada pokok padi. Pokok padi membuat proses fotosintesis dan menukarkan tenaga cahaya tadi kepada tenaga kimia. So tenaga kimia tu dah ada dalam tenaga tu dah ada dalam pokok padi. Kemudian tenaga tu dipindahkan kepada belalang yang makan padi. So tenaga tu akan berkurang. Okey, setiap kali pemindahan tenaga kepada organisma-organisma ini, dia akan mengalami pengurangan tenaga beberapa persen lah. Okey, apabila tenaga dalam tumbuhan ini dipindahkan kepada pengguna primer, tenaga akan berkurang sedikit. Okey, tenaga akan dipindahkan kepada pengguna primer tapi dia akan berkurang sedikit lah. Okey. Kemudian apabila tenaga di dalam pengguna primer dipindahkan kepada pengguna sekunder, tenaga akan hilang sedikit. Akan dibebaskan sedikit lah, akan hilang sedikit. Kemudian daripada pengguna sekunder dipindahkan kepada pengguna tertier, pun akan ada tenaga yang hilang. Okey, so semakin panjang rantai makanan tu, semakin panjang rantai makanan tersebut, semakin banyaklah tenaga yang hilang. Okey, so dalam satu rantai makanan kita kena tengok. Kalau rantai makanan tu panjang, maksudnya tenaga yang akan diterima pada akhir itu adalah yang paling sedikit. Tenaga yang akan diterima pada akhir itu adalah tenaga yang paling sedikit. Sebab rantai makanan tu panjang, so setiap pemindahan kepada setiap peringkat rantai makanan tu akan mengurangkan tenaga. Okey. Okey, ni contohnya lah. Okey, dalam piramid makanan ni
Aliran tenaga daripada pengeluar ke pengguna tertia ni akan membebaskan tenaga di setiap peringkat pemindahan tenaga tu di setiap peringkat rantai makanan tersebut. Okey, baik. Okey, macam biasa, so saya ada latihan, jadi awak kena keluarkan buku awak. Okey, ataupun kalau awak tak ada buku, boleh buat dalam kertas kajang ataupun test pad lah. Tapi make sure test pad jangan dibuang, simpan, filekan, nanti saya akan kutip balik latihan-latihan ni Okey. Okey, ini adalah soalannya, saya nak awak salin dalam buku dan jawab Okey, salin dalam buku dan jawab. Okey, kita tengok. Di atas ni adalah gambar siratan makanan. Okey, berdasarkan siratan makanan, di atas senaraikan pengeluar. Okey, daripada siratan makanan ni, senaraikan pengeluar, kemudian pengguna prima, sekunda dan juga tertia. Okey. Dan seterusnya, soalan nombor 2, apakah kesan sekiranya bilangan ayam dan burung berkurangan? Okey, awak kena jawablah. Okey, sekiranya ayam dan burung berkurangan. Ayam dan burung adalah pengguna sekunda. So, sekiranya pengguna sekunda berkurang, apa yang berlaku kepada pengguna tertia? Okey, seterusnya soalan nombor 3, apakah yang akan berlaku sekiranya pokok padi mati akibat musim kemarau? Okey, jawab ketiga-tiga soalan ni. Okey, ada lagi. Okey, soalan ni biasa keluar dalam exam. Okey, piramid nombor Apakah kesan yang berlaku terhadap piramid nombor di atas sekiranya semua belalang ditangkap? So, apa yang berlaku kepada peringkat makanan yang lain apabila belalang ni ditangkap? Apabila belalang ditangkap, belalang akan habis dalam satu ekosistem ni lah. Okey, bila dia habis, apa yang berlaku kepada pokok padi? So, apa yang berlaku kepada burung? Awak kena ceritakan. Okey. Kemudian nombor 5, antara rantai makanan berikut yang manakah menerima tenaga paling rendah? Okey. So ada 2 rantai makanan dekat sini, mana satu yang menerima tenaga paling sedikit? Okey, awak kena nyatakanlah. Macam saya cakap tadi, makin panjang makin sedikit ke, makin pendek makin sedikit tenaga. Okey. Baik, itu saja soalannya, tak ada masalah Boleh jawab Kalau ada masalah, awak boleh PM saya lah Boleh PM saya dekat nombor WhatsApp saya lah. Okey, dan boleh tanya apa awak nak tanya. Okey, anytime lah. Kalau saya boleh jawab, saya akan jawab Okey, seterusnya itu saja kelas kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Okey, kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye bye.